Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang dengar yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu kita lagi pada petang ini. Sebelum itu, marilah sama-sama kita menyambut kemerdekaan ya pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua merdeka daripada penjajahan. Ya. Tapi yang paling penting sekali ialah merdeka ya daripada taghut, iaitu daripada perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena merdekakan diri kita supaya kita ya menjadi orang yang merdeka, iaitu yang sentiasa ta'abbud kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan taghut ya, benda-benda yang boleh mendatangkan ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Okey, pada malam ini kita ambil satu hadis yang berkaitan dengan 6 amalan ya, yang mana amalan ini kalau dilakukan insya-Allah ya dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya berkaitan dengan perbincangan kita mengenai puasa sunat, iaitu puasa sunat, puasa sunat. Hadis Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Malik Al-Asy'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittu khisalin minal khair, mujahadatu aduwallahi bisayf, was-saumu fis sayf, wa husnus sabri indal musibah, wa tarkul mira'i wa in kana muhiqqan, wa takbiru bis salah fi yaumil ghammi, fi yaumil ghaim, fi sayf, wa husnu wudu fi ayyami syita." Maksud hadis ataupun erti hadis, 6 jenis dari kebaikan ataupun kebajikan. 6 jenis kebaikan, 6 jenis daripada kebajikan. Yang pertama, mujahadun aduwan lillah bisayf, iaitu berjihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasaumu fi sayf, ya, berpuasa pada musim saif ni musim kemarau ya, musim kemarau. Yang ketiga, wa husnus sabr indal musibah, iaitu sabar ya. Hendaklah kita katakan sabar ketika menghadapi musibah. Dan yang keempat, wa tarkul mira'i wa in kana muhaqqan wa takbir bis-shalah ya, iaitu yang keempat, tidak berdebat ya, sekalipun ia berasa benar. Wa tarkul mir ya, jadi bertengkar ataupun berdebat ya kalau dia rasa benar. Kemudian yang kelima, iaitu wa takbiru bis-shalah fi yaumil ghaim ya, iaitu mengerjakan sembahyang tepat pada waktunya di musim kemarau ya, bis-sayf bil ghaimi atau bis-sayf. Dan yang keenam, wa husnul wudu fi ayyami syita, dan menyempurnakan wudu di musim sejuk atau musim salji. Ini 6
amalan ataupun 6 kebaikan yang disebut di sini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asy'ari, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara 6 amalan ini, itu amalan yang kedua iaitu amalan berpuasa di musim kemarau. Jadi perbincangan yang lepas kita melihat hadis yang menjelaskan kepada kita, mengatakan bahawa puasa itu adalah tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada perlakuan puasa yang dilakukan oleh seseorang itu. Lebih-lebih lagi pada musim yang sukar untuk seseorang itu menghadapi puasa, iaitu pada musim kemarau atau musim panas. Jadi kalau di negeri Arab, dia ada 4 musim. Dia ada musim panas, musim sejuk, musim bunga, ada musim. Kalau di negeri kita ni 2 musim sajalah yang kita tahu, iaitu musim satu musim kemarau, satu musim sejuk lah. Tak, orang kata taklah panas sangat. Kemarau tu maksudnya musim panas. Jadi sehingga kan Abu Musa Al-Asy'ari, dia ni bila dengar hadis mengatakan bahawa berpuasa akan mendapat pahala yang lebih tinggi lagi, iaitu pada musim kemarau, maka dia bila datang musim kemarau, musim panas, dia berpuasa. Kenapa? Kerana nak mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada ibadat puasa yang dilakukan itu, Jadi sukar untuk melakukan puasa pada musim kemarau itu, musim panas. Tapi itulah tuntutan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh yang didengari oleh Abu Musa Al-Asy'ari, dan dia beramal seterusnya. Jadi di sini antara 6 amalan itu, maksudnya amalan yang pertama berjihad memerangi musuh Allah. Itu yang berjihad, memerangi, jihad fi sabilillah. Jadi banyak kategori di sini dihuraikan, tapi jihad yang paling besar sekali iaitu pergi perang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan pedang. Musim sekarang mungkin tak berperang macam tu lagi lah. Mungkin berperang melalui cyber, peperangan melalui maya, berhujah dengan ilmu, pengetahuan, menafikan, menolak tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orientalis dan sebagainya. Ini juga dikatakan berjihad, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mungkin tak sampai peringkat itulah, sebab kita tak banyak ilmu, kan. Nak memerangi ataupun nak berhujah dalam hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi yang kedua, iaitu amalan yang kedua, iaitu berpuasa di musim kemarau. Ini yang boleh kita lakukan, boleh kita lakukan, berpuasa di musim kemarau. Kalau kita ni musim panas lah, kita berpuasa. Ini puasa sunat lah, puasa hari Isnin dan hari Khamis, ataupun puasa Yaumul Abyad, puasa hari putih, itu 3 hari, 3 hari di pertengahan bulan Qamariah. Ini tuntutan yang diminta supaya kita laksanakan. Sebab ia juga merupakan satu amalan yang baik, amalan yang tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada 6 amalan itu, Jadi ini amalan yang kedua. Sebab apa? Sebab orang berpuasa ini, apabila cerita Bilal bin Rabah, dia masuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Rasulullah. Dia tengok Rasulullah sedang makan. Jadi Rasulullah pelawar dia makan, tapi dia mengatakan bahawa dia puasa. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, rezeki kami ini kami makan lah, jadi kami tak puasa, kami makan lah. Tapi rezeki Bilal, pada syurga. Rezeki Bilal itu ada kat syurga. Jadi maknanya orang yang berpuasa itu, jadi
rezekinya apa dia? Iaitu dia akan mendapat jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Itu jugalah dengan amalan-amalan yang 6 tadi. Ya, yang disebut 6 tadi. Satu kemudian yang kedua dan seterusnya. Amalan yang ketiga iaitu sabar ketika menghadapi musibah. Ini sabar ya ketika menghadapi musibah. Hari ini mungkin musibah Covid ya. Jadi kena sabarlah. Ya, sabar menjalani orang kata SOP-nya ya, kadang-kadang cerewet juga melaksanakan SOP ini ya, tapi kita kena sabarlah untuk menghadapinya ya. Itu sebahagian daripada pahala ya. Mengikut orang kata SOP ya, ataupun bila dah dapat penyakit maka kita kena berikhtiarlah untuk berubat ya, untuk kuarantin dan sebagainya ya. Ini yang kita akan bersabar ya menghadapi musibah. Kalau sekarang ni lah mungkin musibah-musibah yang lain ya, kadang-kadang musibah orang kata rezeki, kita katakan mungkin bila dah musim Covid ni tak dapat kerja dan sebagainya, itu pun musibah juga ya. Tapi bersabarlah menghadapi musibah itu, maksudnya berusaha untuk mendapat rezeki yang lain ya, berusahalah untuk mendapat rezeki yang lain, kita katakan. Kemudian yang keempat, tidak berdebat sekalipun ia merasa benar. Ini kadang-kadang berlaku dalam orang yang ilmuwan ya, orang yang ada ilmu, kadang-kadang berselisih faham, berselisih pendapat ya tentang sesuatu perkara, dan untuk nak menegakkan orang kata kebenaran masing-masing ya, berusaha untuk berdebat ya, berdebat di khalayak ramai ya, dengan tujuan untuk nak mengetahui siapa yang benar, siapa yang tak benar, siapa yang betul ataupun siapa yang salah. Dalam hal ini bagi mereka yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya berdebat itu menimbulkan maslahah yang boleh merosakkan keadaan masyarakat dan sebagainya ya, maka ditolaklah. Maksudnya di sini jadi orang yang dikatakan orang yang berdebat sekalipun dia benar, maksudnya dia tak nak berdebat ya, tak apalah ya. Kenapa? Kerana maslahah. Takut kalau berdebat nanti timbul keaiban pula bagi mereka yang salah, kita katakan, ataupun tak salah tapi dikatakan salah kan, oleh orang-orang yang mempunyai penilaian yang tidak ada mempunyai ilmu ya. Kadang-kadang orang yang tidak mempunyai ilmu, dia menilai benda itu berdasarkan nafsu dia. Dia kadang-kadang benda itu salah dari segi agama, tapi pada dia kata itu adalah betul dan sebagainya berdasarkan. Jadi ini orang yang begini, makna kita bukan makna kata kalah ya, bukan maknanya kata kalah, tapi maknanya kita nak menjaga maslahah supaya jangan berlaku, kita katakan, akibat selepas perdebatan itu nanti akan timbul pula masalah-masalah lain yang akan merosakkan lagi keadaan agama kita. Kemudian yang kelima iaitu mengerjakan sembahyang pada awal waktunya di musim kemarau di sini sebutkan. Jadi maksudnya pada masa-masa yang susah macam mana pun kita kena utamakan solat ya, solat di awal waktu susah macam mana pun. Mungkin di musim kemarau ni boleh kita maksudkan juga dalam keadaan yang susah ya, dalam keadaan yang katakan mungkin keadaan perang ke, mungkin dalam keadaan yang sakit, kita katakan susah nak laksanakan sembahyang kan. Jadi kita buat di awal waktu, sebab sebaik-baik sembahyang itu dia kata di awal waktu. Afdhalus solah fi awwali waqtiha. Baik sembahyang itu pada awal waktunya kan. Ini amalan yang kelima ya. Yang disebut kat sini, yang mana amalan ini maksudnya kalau kita lakukan, insya-Allah ya, kita dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana juga orang yang berpuasa tadi kita katakan. Dan yang keenam, yang akhir sekali, iaitu menyempurnakan wuduk di musim sejuk, musim salji. Jadi kita kena menyempurnakan wuduk kita. Mungkin sejuk nak ambil wuduk susah, tapi di sana ada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari segi hukumnya, rukhsah, kemudahan, iaitu kalau kita pakai kasut, misalnya kasut jadi pakai kasut ya. Jadi kalau kisahnya sejuk sangat, nak buka kasut tu susah kan, jadi memadai dengan sapu sahaja bahagian kasut yang kita pakai itu. Ini dalam bab fiqh dibincangkan. Jadi maknanya sempurnakanlah wuduk itu kan, dengan sekadar yang mampu ya, daripada pada musim sejuk ni. Dalam keadaan yang susah macam mana pun kita menyempurnakan wuduk kita
Jadi itulah 6 ya perkara yang mana 6 ini insya-Allah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya dapat kita lakukan. Dan perkara ini ada perkara-perkara yang boleh kita lakukan ya, ada perkara yang mungkin sukar untuk kita lakukan, tapi berusahalah ke arah untuk kita melakukannya sedapat mungkin. Orang kata kalau berjihad tu berjihadlah setakat mana yang kita boleh berjihad, kan? Maksudnya mungkin berjihad itu maknanya luas. Ya, mungkin kita katakan sembahyang 5 waktu, ya, 5 waktu itu juga merupakan satu jihad. Maksudnya kita berjihad, ya, menegakkan sembahyang. Misalnya kita berulang alik ke masjid pada tiap-tiap waktu itu, ya, itu juga dikatakan berjihad. Sebab apa? Sebab kita menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya kalau orang-orang tengok, orang asing tengok, orang-orang yang bukan Islam tengok, begitu kita katakan hebatnya seorang yang kita katakan orang Islam itu, maksudnya dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi setiap waktu dia akan pergi masjid, dia akan melaksanakan solat di sana. Itu pun merupakan jihad. Mungkinlah penilaian jihad itu dikatakan taklah setinggi seperti mana berjihad memerangi musuh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pedang. Tak setinggi itu, tapi maksudnya itu berjihad. Maksudnya paling tidaklah kita katakan berjihad ni maksudnya kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga sebagai dikatakan jihad, ataupun taklah besar dikatakan jihad yang kecil dapat kita melaksanakannya dengan baik, ya. Itu kita menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk bagi contoh kepada penduduk alam ini, ya, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, maka kita kena bagi contoh yang terbaik, ya, iaitu contoh kepada makhluk-makhluk yang lain, ya, kepada mereka, kepada makhluk lain, bahawa ya pengabdian kita tak lain tak bukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga sebagai satu jihad, ya, kan. Jadi saya berhenti setakat itu, insya-Allah, ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita baca dalam hadis ini, yang dapat kita mengambil iktibarnya dan dapat kita beramalkan setakat mana yang kita dapat mampukan berdasar kepada kemampuan yang kita ada. Ya, jadi itu saja. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu kelemahan daripada diri saya. Jadi minta ampun, minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal zina wal riba wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ira biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.